Marilah sama-sama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh dengan keberkatan ini, di dalam rumah Allah yang mulia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sebagaimana tuan-tuan puan-puan sedia maklum, kuliah pada malam ini ialah ikut jadual Al-Fadhil Ananda Ustaz Husam bin Datuk Haji Badaruddin Haji Ahmad. Tetapi beliau tidak dapat datang karena sebab-sebab yang mungkin tidak dapat dielakkan. Saya pun malam ni sebenarnya kuliah di Masjid Sungai Limau di Kulim sana, tetapi yang mengatur program ada dua orang. Yang atur program dua orang. Seorang konform dengan saya, seorang lagi konform dengan ustaz lain. Lepas tu saya selalu kuliah saya, kalau sampai Zuhur pihak masjid, pihak pengajar tak menghubungi saya untuk reconfirm, saya akan hubungi balik pihak masjid. Bila saya call balik, dia kata, "Dah ustaz, malam ni kuliah orang lain." Tak apa, saya tak ada masalah. Dia kata saya boleh pergi mengaji tempat lain pula. Tiap-tiap malam kita duduk mengajak orang, ada peluang cuti, boleh pergi mengaji pula. 6.50 Ustaz, bukan lama, 6.50 Ustaz. Abang Mek telefon, suruh mai, boleh ke tak boleh ganti anak anda Al-Fadhil Ustaz Husam. Saya kata tak apa, insya-Allah saya mai. Betulan memang siaplah pergi mengaji. Jadi pada malam ni saya mai dan alhamdulillah kita boleh pakat-pakat sama-sama mengaji. Kuliah santai-santai, tak berat-berat, ringan-ringan saja. Yakni dalam kehidupan kita ni kita akan melalui 5 ataupun 6 tempat. Dalam kehidupan kita, kita akan melalui 6 tempat. Tempat yang pertama, tuan-tuan tulis. Pasal apa saya suruh tulis? Supaya balik lagi kalau isteri kita tanya, "Abang pergi mengaji malam ni, Ustaz Usam mengajar apa?" Atau malam ni Ustaz Usam tak boleh mai, ganti dengan Ustaz Sobri. Ustaz Sobri kata apa? Ustaz Sobri beritahu, kata dalam kehidupan ini kita akan melalui 6 tempat. Tulis nombor 1, buat bulat elok. Kalau tak bawa pen, balik lagi tengok abang-abang kita buat rakaman ni. Kalau rakaman live boleh tengok terus. Kalau live lah ni satu Malaysia sedang lihat kuliah daripada Masjid Al-Amin Sungai Dua, kawasan Parlimen, Tasik Geluguk. Kawasan Parlimen mana? Tasik Geluguk. Ada berapa tempat? 6 tempat. Yang pertama buat bulat, dunia tempat meninggal. Itu nombor 1. Tempat pertama, dunia tempat meninggal. Yakni apa arti ataupun maksud dunia tempat meninggal? Meninggal di sini dengan maksud dunia tempat mati.
Pelik tak? Tak pelik. Betul. Dunia tempat meninggal. Bila orang beritahu kata Ustaz Sabri Arsyad dah meninggal dah. Meninggal tu maknanya mati. Yakni mati di dunia. Jadi dunia tempat meninggal. Ada orang meninggal di atas katil di rumahnya. Ada orang meninggal di atas katil di hospital. Ada orang mati di atas katil di dalam hotel. Di mana dunia tempat meninggal. Ada orang meninggal di dalam masjid. Tengah duduk sembahyang. Sujud lama sampai tu imam naik mangkit dah. Rokok balik, sujud balik, sampai duduk tahiyat akhir, bagi salam dah, duduk sujud lagi. Rupa-rupanya apa? Meninggal dah, mati dah semasa sedang sujud. Dunia tempat meninggal. Ada orang meninggal di atas bukit ataupun di atas gunung. Gunung mana? Gunung Jerai. Hari cuti dia buat apa? Dia buat apa hari cuti? Kayuh basikal. Dia kayuh basikal, naik Gunung Jerai. Sampai pertengahan jalan di Gunung Jerai itu, serangan jantung. Serangan jantung. Dan berhenti tungkat basikal. Duduk tepi divider tu, mati. Mati di mana? Di atas Gunung Jerai. Ada orang mati di dalam laut semasa berada di dalam kapal. Duduk cerita dengan orang, duduk cerita kata naik kapal cruise yang di Penang tu sonok sangat, syok sangat. Bertolak pukul 10 malam, pukul 10 pagi esok sampai balik. Dia pergi ke perairan antarabangsa yang dibenarkan patah balik. Mati dalam kapal. Mati dalam kapal, di dalam laut. Ada orang mati di dalam sungai. Kenapa mati dalam sungai? Duk belaga ayam. Pelagayang sambil berjudi. Diketahui oleh pihak keselamatan, pihak polis Diraja Malaysia. Polis buat kepungan. Jangan gerak. Pang! Dia tembak ke mana? Dia tembak ke atas. Terkejut. Lari. Tak ada tempat lain dah. Di depan sungai. Sungai pula ayak terah. Terjun juga untuk apa? Untuk menyelamatkan diri daripada ditangkap oleh pihak polis. Tak reti nak berenang pula. Ayak derah dan ayak dalam lemah. Mati di dalam sungai. Dunia tempat meninggal. Ada orang mati di atas kapal terbang. Pergi mana? Balik pada Mekah, buat umrah. Dalam perjalanan daripada lapangan terbang Saudi Arabia, sebelum sampai ke KLIA lagi 2 jam lagi, serangan jantung di atas kapal terbang. Orang berusaha dan berikhtiar untuk selamatkan dia. Yang ada pengalaman sikit-sikit pasal nak menjaga ataupun nak merawat orang yang serangan jantung ataupun semput, ketiak macam-macam, tak boleh juga menghembuskan nafas terakhir di udara di dalam kapal terbang. Dunia tempat meninggal. Ada orang meninggal di mana? Di atas kot sepak agah, minta kro. Syok minta kro. Saya dulu masa muda-muda dulu memang kaki minta kro.
Ada orang minta qra, tengah duduk sonok, feeder angkat bola cantik-cantik. Tahu feeder? Duk angkat bola, duk lambung bola. Kira lompat tinggi dia nak buat libas. Dia libas-libas macam mana tu, jatuh silap, menerak atas apa? Atas simen kot takraw. Mati, Masya Allah, mati dalam keadaan jatuh ketika mana buat lipatan maut dengan dia maut. Masya Allah, dalam keadaan pakai seluar pendek, kaki panjang. Seluar pendek, kaki panjang, mendedahkan aurat, mati di kot sepak takraw. Masya Allah. Ada orang dia suka apa? Muay siam. Kena tumbukan, kemudian kena pula buah lutut dekat bulu hati. Masya Allah, mati dalam gelanggang dunia tempat meninggal. Ada orang yang meninggal ketika mana sedang menyampaikan khutbah di atas mimbar. Masya Allah. Dan ada orang pertama kali pergi buat umrah, selesai buat umrah di Mekah Al-Mukarramah, 4-5 kali buat umrah sebab duduk di Mekah 7-8 hari, kemudian pakej dia bawa pergi Madinah, check in hotel di Madinah. Kemudian Mutawif kata, saat lagi pukul 11 kita semua berkumpul di lobi hotel untuk pergi masuk ke dalam Masjidin Nabawi Asy-Syarif. Pastikan semua ada yang sembahyang, berwudu, semua ada wudu. Masuk dalam Masjidin Nabawi dengan penuh khusyuk dan tawaduk. Sembahyang sunat tahiyatul masjid dalam Masjidin Nabawi. Semua selesai pakai sembahyang sunat tahiyatul masjid. Mutawif kata, mari sama-sama kita bergerak ke hadapan untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di makam baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi Asy-Syarif, sempat bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Nabi yang berada di samping baginda di makam mereka, selesai dah ziarah Nabi, keluar balik, patah balik kona masuk di dalam raudhah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku terdapat satu taman daripada taman-taman syurga. Sahabat kita yang pertama kali pergi umrah, pergi pula ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sempat bagi salam kat Nabi dan berdoa di sana, keluar balik masuk ke dalam raudhah, sembahyang sunat di mana? Raudhah. Dalam sujud terakhir punya lama tak panggung-panggung. Rupanya kali pertama masuk dalam raudhah, kali pertama sembahyang sunat di raudhah, meninggal dunia di raudhah. Masya Allah. Dunia tempat meninggal itu tempat pertama. Pindah kepada tempat kedua pula, tulis nombor 2, buat bulat elok. Itu kita kuliah apa? Kuliah ringan-ringan, santai-santai. Akhirat tempat tinggal. Akhirat tempat tinggal. Di dunia tinggal juga, tapi bukan tinggal untuk selama-lamanya. Yang dikatakan akhirat tempat tinggal, kenapa? Akhirat tempat tinggal untuk selama-lamanya, sama ada akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya ataupun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya. Apapun akhirat tempat tinggal yang abadi selama-lamanya. Dunia tinggal juga, tapi tak lama. Ada orang umur masuk 40 tahun meninggal. Ada lagi muda, umur 24, seminggu lagi nak akad nikah, aksiden kat padang menara, mati. Masya Allah. Ada orang umur sampai 95 tak mati-mati.
saya 57 minta doa tu supaya Allah Ta'ala bagi panjang umur lagi, boleh khidmat, menyampaikan ilmu, boleh buat bekalan untuk nak mati. Minggu lepas ada seorang ibu datang ke sekolah kita di Padang Nor nak cari Ustaz Sabri Arsyad lepas kuliah duha hari Ahad. Makcik-makcik kalau tak ada kerja apa, pagi Ahad pergi di sekolah kita di Padang Nor, ada kuliah duha start pukul 9 pagi, mula dengan majlis baca Yasin ramai-ramai tiap-tiap minggu. Ibu tu mai cari Ustaz Sabri Arsyad. Lepas tu makcik nak cari siapa? Dia kata nak cari Ustaz Sabri Arsyad. Dia duduk sembang saya tu. Dia duduk sembang saya nak cari Ustaz Sabri Arsyad. Oh, makcik nak buat apa? Nak jumpa dengan dia. Makcik mai ada hajat sikit. Nak buat apa? Nak bagi wakaf sumbangan untuk pembangunan projek-projek di sekolah ni, dia kata. Lepas tu saya pun kata, saya lah Ustaz Sabri Arsyad, makcik oi. Tak apa. Makcik nak buat wakaf ni untuk siapa? Dia kata makcik nak buat wakaf ni untuk mak makcik. Makcik umur apa? Makcik tahun ni umur 76. Mak makcik meninggal lama lagi. Dia kata baru meninggal minggu lepas. Dia berapa umur? 76. Mak dia baru meninggal minggu lepas. Baru meninggal minggu lepas. Umur makcik 76. Mak makcik baru meninggal minggu lepas. Umur mak makcik apa? Umur mak makcik baru 116. Berapa? Ada orang dekat-dekat kita ni 94 matang buluh, Masya Allah, meninggal dunia 2 minggu lepas, umur 116 tahun, Masya Allah. Walaupun begitu, di sana ada orang umur 250, ada orang umur 700 tahun. Di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, ada umat Nabi Nuh, dan ada orang-orang zaman tu yang umur mereka melebihi 1000 tahun. Walaupun umur kita 1000 tahun, namun kita akan mati, meninggal, kita akan tinggal dunia ini. Tempat kekal abadi kita di mana? Tempat tinggal yang kekal abadi ialah di akhirat. Jadi akhirat tempat tinggal. InsyaAllah. Berapa tempat lah? Berapa tempat lah? 2. Yang pertama, dunia tempat meninggal, akhirat tempat tinggal. Yang ketiga, kubur tempat soal. Kubur tempat apa? Kubur tempat soal. Kita mati esok ni, kita semua dah meninggal. Orang yang hidup wajib buat 4 perkara kat atas kita. Yang pertama, mandikan mayat kita. Yang kedua, mengkafankan mayat kita. Yang ketiga, mendirikan solat ke atas mayat kita. Yang keempat, tanam kita dalam kubur. Baru ni ada orang tanya, apa hukum semayang jenazah, semayang mayat di dalam masjid? Saya pun buka kitab. Hukum semayang mayat ataupun semayang orang mati atas masjid, dalam masjid, hukum dia mustahabun. Apa dia mustahabun? Hukum dia sunat. Nak cerita kata, kalau mati esok ni, orang tak ramai semayang atas masjid pun tak ada masalah, sebab hukum dia sunat. Tapi yang afdalnya semayang di mana? Dalam masjid. Semayang bawah pokok boleh tak? Boleh. Semayang dalam rumah dia tak? Boleh. Semayang depan laman rumah dia tak? Boleh. Maknanya semayang mayat dalam masjid tu hukum dia mustahabun, makna hukum dia sunat. Bila kita mati esok, orang bawa mai ke masjid. Nak buat apa?
nak semayang. Lepas disemayangkan mayat kita, bawa pergi kubur. Setelah kita dikebumikan di dalam alam kubur kita, selesai dah, Tok Imam pun baca talqin. Lepas ditalqinkan, kemudian tahlil arwah, semua pakat balik. Tak ada siapa tunggu, semua pakat balik. Anak sayang ke mana pun balik, semua balik. Kawan baik macam mana pun balik, tinggal kita seorang. Kita bergerak balik meninggalkan si mayat dalam kubur, tak dan nak apa langkah, malaikat mai apa? Mai membangkitkan kita daripada tidur kita dalam alam kubur. Dia mai apa? Dia tak mai suruh kita semayang. Dia tak mai suruh kita pergi rajin mengaji di masjid. Dia tak suruh kita bangun malam untuk buat solat malam dan tahajud. Dia tak suruh kita baca Quran. Dia tak suruh kita pergi buat haji dan umrah. Dia tak suruh kita buat sedekah, buat wakaf lagi, tak suruh dah. Dia main apa? Dia main untuk menyoal. Sebab itulah kubur tempat soal. Soalan-soalan yang bakal diajukan kepada kita dalam kubur bila kita mati kelak, soalan itu sudah bocor sekian lama. Sampai kita mati duduk dalam kubur pun Tok Imam dia baca talqin, dia ajak kita lagi untuk jawab soalan. Sebab tu orang tua kata apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah oleh kamu akan ilmu semenjak daripada dalam buayan, dalam dui, ilal lahdi, sampailah dalam liang lahat. Dah mati kebumikan dah pun, Tok Imam, ustaz-ustaz akan ajak kita talqin untuk jawab soalan para malaikat. Wahai saudaraku Sabri bin sianu, sedarlah bahawa mati itu benar. Soal jawab di dalam kubur juga adalah benar. Seksa kubur juga benar. Syurga dan neraka juga benar. Apabila engkau kami tinggalkan, engkau akan didatangi oleh dua malaikat Allah. Maka aku berpesan kepadamu, wahai saudaraku Sabri, apabila kedua-dua malaikat itu datang untuk bertemu dengan kau dan mereka berdua akan datang kepadamu, aku berpesan janganlah engkau takut kepada mereka, sebab kedua-dua malaikat itu juga adalah hamba-hamba Allah seperti kamu. Mereka akan menyoal kepada engkau dengan beberapa soalan. Maka engkau jawablah soalan-soalan yang akan mereka soalkan kepadamu itu, wahai saudaraku Sabri, dengan jawapan yang betul, tepat, dan dengan lidah yang fasih. Di antara soalan yang akan diajukan kepada engkau, wahai saudaraku Sabri, ialah yang pertama, mar rabbuka, siapakah Tuhan engkau? Maka engkau jawablah jawapan itu dengan jawapan yang betul, dengan lidah yang fasih, tanpa rasa takut kepada mereka berdua. Allahu Rabbi, Allah ialah Tuhanku. Allahu Rabbi. Moga-moga kita semua dapat menjawab soalan itu dengan betul dan fasih. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kita duduk mengaji, moga-moga berkat kita duduk mengaji ini, Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita dapat jawab soalan. Masa ada lagi 8 minit. Masuk waktu nak berhenti kan nak terus. Kalau berhenti terus, maka dia tergantung tak dapat 6 tempat. Saya mohon kepada tuan-tuan
untuk memberi laluan kepada saya dengan syarat jaga SOP. Duduk mengikut jarak yang telah pun dianjurkan kepada kita, penjarakan fizikal. Pakai mask mengikut jarak yang ditentukan. Saya lebih daripada 3 meter tak pakai tak apa. Ada kata ya, tak lagi lepas kuliah saya pakai balik. Ni satu dunia lu tengok ni, dia suruh orang pakai mask, dia tak pakai. Dia ada penjarakan dia, jadi jarak dia saya 3 meter dengan abang-abang kita yang duk ambil gambar. Penjarakan sosial. Tak apa. Bolehlah azan kita tunggu isyak lebih kurang 10 minit lepas pada azan, insya-Allah saya habis. Agak-agak macam mana anak-anak menantu kita nak jawab? Pasal apa ustaz kata anak-anak menantu? Sebab anak-anak menantu kita tengok jarang main mengaji. Walaupun anak menantu kita tu nampak baik, tiap-tiap bulan bagi subsidi kat kita sebulan 500. Anak bagi 500, menantu 500, dua orang mereka dah 1,000 dah. Anak nombor 2 pula kerja besar, doktor, hak anu pengarah, anak bagi 1,000, hak pengarah bagi 1,000. Masya-Allah, 2,000 cepat 3,000 dah. Masya-Allah. Walaupun anak kita itu ada BA, walaupun anak kita itu ada MA, walau anak kita itu ada PhD, doktor falsafah, pangkat besar, rajin ataupun tak rajin mereka berada dalam ilmu. Kalau jarang-jarang kita lihat mereka berada dalam ilmu tauhid pun tak mengaji, aqaidul iman pun tak mengaji, usuluddin pun tak mengaji, sifat 20 pun tak mau mengaji. Agak-agaklah anak-anak menantu kita itu mampu ataupun tidak mampu untuk menjawab soalan pertama, Marrabbuka, siapakah Tuhan engkau? Masya Allah. Kubur tempat soal. Wa ma imamuka, dan apakah imam engkau? Bukan waman, wama. Ma, apakah, man, siapakah? Kalau kata man imamuka, kita boleh jawab anak anda kita, imam kita mana ni? Imam Masjid Al-Amin. Tapi tak katanya wa ma imamuka, dan apakah imam ataupun ikutan engkau? Apakah panduan hidup engkau? Maka kita jawab Al-Qur'anu imami. Al-Quran ialah ikutanku. Al-Quran ialah perlembagaan hidupku. Al-Quran ialah panduan hidupku. Persoalannya sudah 1 tahun, sudah 6 bulan Al-Quran kita tak pernah pegang, tak menyelak lembaran-lembaran Al-Quran. Begitu juga dengan anak-anak cucu kita, dengan menantu kita. Agak-agak apabila ditanya wama imamuka, apakah imam engkau, fasih kalilah kita untuk menjawab Al-Quranu imami. Al-Quran ialah imamku. Banyak lagi soalan-soalan akan diajukan. Masya Allah. Kubur tempat soal. Pindah kepada tempat yang keempat. Hidup tempat amal. Hidup tempat amal. Yakni masa hidup inilah nak buat amal apa-apa. Masa hidup inilah nak main mengaji. Masa hiduplah nak mendirikan salat fardu 5 waktu sehari semalam. Masa hidup inilah kita buat apa? Masa hidup inilah kita melakukan ibadah malam. Kita berqiyamul lail, kita mengeluarkan zakat, kita bersedekah, kita mengeluarkan sumbangan-sumbangan untuk membantu al-fuqara wal masakin. Masya Allah. Masa hidup inilah kita nak buat apa? Kita berjuang fi sabilillah, bi'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Hidup tempat amal.
Maka wahai sidang muslimin dan muslimat, ibu-ibu dan bapak-bapakku, saudara-saudara dan saudari-saudariku sekalian, orang-orang muda dan anak-anakku sekalian, semasa hidup inilah kita gunakan sebaik-baiknya usia yang ada untuk kita mengabdikan diri kepada Allah dengan memperbanyakkan amal-amal ibadat. Insya Allah. Di antara amal ibadat yang penting dalam hidup kita ialah menuntut ilmu. Hidup tanpa menuntut ilmu umpama menaiki sampan tanpa dayung. Udah lelok. Kata-kata hikmah. Hidup tanpa menuntut ilmu umpama menaiki sampan tanpa dayung. Bajik pergi kat sungai ataupun dalam laut, duduk atas sampan, dayung tak ada. Agak-agak nak boleh pergi ke mana? Mana pun tak boleh pergi. Silap-silap, tersilap pijak, dia cunggit, tercunggit, jatuh dalam sungai. Kebetulan sungai pula ayak deras, dalam sikit, kaki pun tak apa sampai, duduk jatuh itu, lemah-lemah, mati dengan ayak tu saja. Hidup tanpa menuntut ilmu umpama menaiki sampan tanpa dayung. Maka menuntut ilmu adalah satu tuntutan di dalam Islam, berasaskan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala, menuntut ilmu adalah fardu wajib kepada setiap orang-orang Islam, sama ada orang Islam laki-laki ataupun orang Islam perempuan. Jadi di samping ibu-ibu di belakang sana main mengaji, jangan lupa bawa anak dara main mengaji semua. Anak dara di rumah dapat 5 orang. Agak-agak dalam sebulan berapa kali makcik-makcik bawa anak dara makcik pergi mengaji. Kalau tak bawa pergi mengaji, agak-agak soalan pertama marrabbuka, kita boleh jawab ke tak boleh jawab. Itu kalau kita sayang ke anak cucu kita. Begitu juga kita kaum muslimin, bapa-bapa dan abang-abang, kita semua pakai ada anak. Kalau anak kita lah ni duduk di asrama, okey, kita boleh bagi alasan. Dia mengaji di asrama dia. Anak kita duduk di rumah 2-3 orang, hak umur 15, hak nak ambil SPM bulan Januari ni, kau ada kerja apa? Mana dia? Mana dia? Itu soalan dia. Jadi ajak anak cucu kita supaya rajin mengaji sama. Karena apa? Karena hidup tempat amal. Berapa lah? 4 jam bunyilah, menandakan masuk waktu Isya. Ada 2 lagi kita habis insya-Allah. 2 lagi, yang kelima, syurga tempat asal. Syurga tempat asal. Kita semua ni berketurunan daripada keturunan Nabi Allah Adam alaihi salam dan Hawa alaihi salam. Mereka berdua dulu duduk di mana? Dalam syurga. Syurga tempat asal kita. Ibu bapa kita yang pertama Nabi Allah Adam dan Hawa alaihi wasallam, tempat asal mereka dalam syurga. Tetapi mereka berdua dikeluarkan daripada alam syurga mereka alam dunia. Kenapa? Jangan lupa, sebab Allah Ta'ala mentakdirkan mereka didatangkan ke alam dunia. Karena apa? Karena Allah dah bagi tahu dah dalam Quran, inni ja'ilun fil ardi, bagi tambung satu perkataan di belakang, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan ciptakan di atas muka bumi ini khalifah. Siapakah khalifah atas muka bumi? Tidak lain dan tidak bukan Nabi Allah Adam dan keturunan baginda. Siapa? Manusia.
Maka Allah Ta'ala create isu apa? Iblis alaihi salam pujuk rayu Nabi Allah Adam dan Hawa supaya makan buah khuldi. Sedangkan Allah Ta'ala melarang. Allah kata dalam Quran, wala taqraba hadhihi syajarah. Janganlah kamu berdua wahai Adam dan Hawa, jangan kamu berdua mendekati, dekat pun jangan dengan pokok ini, pokok dekat pun jangan. Apatah lagi memakan buah di pokok tu, min babil aula, lagi-lagi jangan. Tetapi akhirnya terpengaruh, tertipu dan terpedaya dengan pujukan-pujukan iblis. Mereka bukan takat dekat, ambil buah makan terus. Maka ditakdirkan Allah mereka dicampak ke alam dunia. Kenapa? Sebab musabab mereka didatangkan ke alam dunia. Dan tetapi tujuan utama mereka didatangkan ke alam dunia sebab Allah Ta'ala juga dalam Al-Quran menyatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya kata Allah, aku akan ciptakan di atas muka bumi ini khalifah. Siapa? Nabi Allah Adam, Hawa dan keturunan mereka berdua, termasuklah kita, merupakan khalifah di atas muka bumi. Wabalah 5 tempat. Syurga tempat asal diri kita semua nak balik dah ke syurga. Semua orang-orang yang beriman, sama ada rajin semayang ke, tak rajin semayang ke, rajin main judi ke, rajin melakukan perbuatan liwat ke, rajin berzina ke, makan rasuah ke, tipu orang ke, isap dadah ke, aish ke, dan seumpamanya, bunuh orang ke, asalkan beriman, semua nak masuk syurga. Sebab tempat asal kita ialah di dalam syurga. Berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami memohon kepadamu akan redha-Mu dan juga kami memohon kepadamu akan syurga-Mu. Berapa tempat lah? 5 tempat. Tempat terakhir, tempat yang ke-6, lepas tu kita berhenti. Lepas tu kita berhenti. Neraka lawan syurga apa dia? Lawan syurga neraka. Neraka tempat menyesal. Neraka tempat menyesal. Orang tua-tua, tok wan kita, tok-tok kita, cikgu-cikgu kita, masa kita duduk mengaji sekolah rendah, sekolah menengah dulu, dia dah katalah menyesal dahulu pendapatan. Menyesal lah ni, menyesal dulu sebelum kita dimasukkan ke dalam alam kubur, dibangkit semula di alam mahsyar, kemudian ditetapkan sama dalam syurga atau neraka. Menyesal siap. Menyesal aku di dunia ni buat dosa banyak. Dosa ke Allah pun berdosa, dekat Nabi SAW pun berdosa, dekat sahabat-sahabat pun dosa, jiran-jiran pun aku buat dosa juga, kepada suami pun aku berdosa, kepada isteri pun aku berdosa, mak ayahku pun aku berdosa, kepada anak pun aku berdosa juga. Masya Allah, aku berdosa sebab aku buat macam mana? Dosa mata aku, dosa telinga aku, dosa mulut aku, dosa kedua tangan aku, dosa perut aku, dosa kemaluan aku, dosa kaki aku, macam-macam anggota aku buat dosa. Menyadari hakikat aku banyak dosa. Kalau aku banyak dosa, mungkin akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka menyesallah di dunia ini. Kenapa? Karena kalau masuk dalam neraka nanti, neraka tempat menyesal. Menyesal di neraka tu, pakcik teriak ke mana pun, meraung ke mana pun, menangis sampai keluar air mata nanah sekalipun, tidak ada artinya lagi. Mengalir sampai keluar air mata darah sekalipun, tidak ada artinya lagi. Sebab apa? Sebab neraka tempat menyesal. Justru itu menyadari kita takut,
kita gerun, kita tak reda, kita tak sanggup nak dicampakkan, nak dibakar di dalam api neraka. Menyesallah semasa hidup dunia ini untuk beristighfar, memohon keampunan Allah, mencari bekalan, mengumpul bekalan untuk persiapan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kata cukup dahulu perkongsian ilmu kita pada malam ini. Moga-moga walaupun ia ringkas, ia dapat memberi satu suntikan semangat dan keinsapan serta kesedaran dalam hati dan jiwa kita untuk sama-sama kita jadikan malam ini sebagai nuqtatut tahawul. Malam ini sebagai apa? Titik perubahan dalam sejarah hidup kita, untuk kita merubah sikap perangai kita dan terus membuat persiapan demi persiapan, mengumpul dan terus mengumpul bekalan untuk kita bertemu dengan hari mati yang pasti itu, ya Allah. Sidang muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, marilah kita tadah tangan kita ke langit. Pakat-pakat aminkan doa yang akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatan wassalaman ala nabiyyina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, ampunkanlah akan segala dosa-dosa hamba-hambamu yang terlalu banyak ini. Dosa-dosa ibu-ibu dan bapak-bapak kami yang terlalu besar pengorbanan mereka untuk kami, Ya Allah. Ampunkanlah juga dosa-dosa kesemua istri-istri dan anak-anak menantu kami, dan dosa-dosa seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana-mana sahaja mereka berada, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lembutkanlah hati-hati kami dan lembutkanlah hati-hati anak-anak cucu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau anugerahkanlah untuk kami nikmat iman dan Islam dan nikmat istiqamah berpegang dengan ajaran agamamu yang dibawa kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Tuhan kami, apabila Engkau akan mematikan kami nanti, Engkau matikanlah kami semua di dalam iman dan Islam, di dalam husnul khatimah, dan jangan Engkau matikan kami di dalam su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.